InsyaAllah malam ni kita mula dengan tahun baru ni dengan buku baru, jilid yang ketiga. Muka surat 495 ya. 495 kira muka surat pertama lah buku tu ya. 495 ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Ya Allah Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan rasa ragu-ragu. Wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu-Mu. Wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm, dan hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia dan sopan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Nazir Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lang Baru, Tuan Haji Fauzi. Seterusnya yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam Az-Zahari, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, barisan ahli jawatankuasa Masjid Ar-Rahmaniyah, khususnya tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah. Pada malam ni kita dipertemukan lagi pada tahun baharu terlalu besar nikmat kehidupan yang Allah bagi pada kita, peluang keemasan yang tidak dapat pada semua orang jadi namanya peluang, maka kena ambil lah peluang yang Allah bagi pada kita tu untuk terus meneruskan kehidupan dengan amalan-amalan kebaikan, sama ada kebaikan untuk diri ataupun lebih baik lagi kalau kebaikan itu boleh mendatangkan manfaat pada makhluk yang lain, pada orang lain, pada anak-anak, cucu, jiran tetangga, saudara mara, tersebar kebaikan kita tu, itulah peluang. Walaupun benda perkara-perkara kebaikan tu kita buat simple, kecil, tapi Allah pandang, Allah pandang. Wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarah, sebesar debu, Allah melihat. Allah Maha melihat dan memberi kiraan lah, memberi kiraan. Siapa yang lahir pada tahun 64, maka pada tahun ini dia berumur 60. Betul? Imam Azhari tahun bila? 61. Ingatkan 81.
61 dah berapa umur? Kira umur orang pula tak apa 65 dah lah ya. Betul. 60. Tahun ni. 61. Alhamdulillah lebih kurang sebaya lah tahun 63 ya. Lahirnya tahun 61. Siapa kata boleh kahwin lagi tu? Cerah masa depan. Baik, bila umur kita 60 dalam budaya kita ataupun dalam apa ni, amalan kehidupan masyarakat kita dipanggil apa dia, warga emas kan. Warga emas itu dikatakan sebagai peluang keemasan ya. Tuan Haji maksudnya peluang keemasan. Emas, kenapa dipanggil emas? Kerana emas, nilai emas tu sangat tinggi. Maknanya orang yang usia 60 tahun tu ada peluang lagi ya. Maknanya dengan pengalaman dia, dengan amalan dia, dengan ilmu dia, itu dipanggil warga emas. Syukur banyak-banyak syukur kita berjaya. Allah bagi peluang merasa berada pada usia 60, usia 70, usia 80 kan, masih sihat. Jadi gunakan peluang keemasan tu kan. Nanti tiba masa Allah ambil kita rasa redha lah kan, dengan peluang yang Allah bagi, dan kita gunakan sebaik-baik peluang tu kan, sebaik-baik peluang. Okey tuan-tuan ya. Antara amalannya tuan-tuan adalah satu ayat dalam surah Saf. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, hendakkah aku tunjukkan suatu perniagaan yang boleh menjauhkan kamu daripada azab neraka. Itu yang pertama, tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, kita berjihad pada jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kita banyak sedekah kan. Banyakkan sedekah, banyakkan infak. Wa anfusikum, dan diri kita. Tuan-tuan banyak, alhamdulillah banyak bersedekah kan, pada jalan Allah. Datang kan dengan tenaga kan, dengan kenderaan kan, tu berjuang pada jalan Allah dengan harta benda kan. Kita gunakan harta benda itu pada jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu yang lebih baik kalau kamu tahu, kalau kita tahulah kan. Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi bila kita dah melakukan amalan tu, Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu kata banyakkan sedekah akan menghapuskan dosa tu lah. Itu yang dia katakan, sedekah tu boleh menghapuskan dosa. Allah balas dengan ganjaran pahala yang besar. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, zalikal fawzul azim, dan kamu akan dimasukkan dalam syurga yang dalamnya mengalir kan sungai. Itulah apa ni, ganjaran insya-Allah ya tuan-tuan. Kita berusahalah. Saya sebutkan sekali, ambillah peluang keemasan yang Allah bagi ni kan. Peluang tidak akan berulang kan. Tidak akan berulang. Yang lepas kan. Amalan itu dikira pada penghujungnya. Innal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan tu dikira pada hujungnya. Tak apalah dulu kita banyak kan, sia-sia dah lepas lah, tapi di hadapan ni kita gunakan betul-betul dengan sesungguh-sungguhnya peluang tersebut. Baik tuan-tuan, hari ini
Malam ni kita nak tengok sikit tajuknya suluh. Kalau ejaannya sad lam ha kan, suluh maknanya dia banyak maksud lah kan, tapi di sini maksud perdamaian. Suluh, soleh, kebaikan, berbaik-baik. Suluh, perdamaian Hudaibiyah. Tuan-tuan pernah dengar Hudaibiyah Tuan Haji? Ya. Tuan-tuan yang kita pernah pergi menunaikan sama ada umrah ataupun haji, mesti dengar Hudaibiyah. Dia lebih kurang jarak dia, kalau kita dari dia jarak dia dalam 20 km lebih lah, 25, 20 kan, 30 km gitulah. Umpamanya dari Sungai Lang ke mana? Kelang, jauh sangat Mana? Sejangkang. Tanjung Sepat. Oh, jauh betul lah. 30 lebih kurang macam tu lah dan di situ hebatnya nama Hudaibiyah ni, sebab di situlah bibit-bibit, maksudnya bibit tunas berlakunya pembukaan kota Mekah. Maksudnya dia punya tunas dia, langkah yang pertama setelah 6 tahun berada di Madinah kan, tak boleh masuk ke Mekah. Jadi Hudaibiyah ni satu tempat perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah, nama tempat ataupun kalau kita nak buat umrah, dia salah satu tempat miqat, miqat Hudaibiyah kan. Kita boleh niat situ dan pakai ihram kan. Sebab apa? Sebab Nabi buat. Nabi buat daripada Hudaibiyah. Dan di situlah kan seolah-olah satu pembukaan, satu permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Maksudnya penawanan semula kota Mekah setelah Nabi diusir keluar daripada kota Mekah dan berhijrah ke Madinah. Itu sangat penting, sangat bernilai lah perjanjian ataupun nama Hudaibiyah ni. Nama Hudaibiyah ni, kalau kita pergi Mekah, pergi tunai umrah haji, ambillah kesempatan untuk pergi ke Hudaibiyah. Ada tapak dia, Bai'atul Ridwan, tapak di bawah sepohon pokok kan. Mereka berjanji setia untuk menuntut bela di atas berita, tersiarnya berita Saidina Osman mati dibunuh. Saidina Osman dihantar sebagai wakil Rasulullah SAW berunding dengan orang kafir Quraisy. Dengar berita nyatakan bahawa Osman dibunuh, dan sahabat-sahabat semua berkumpul di situ melakukan satu perjanjian ta'aziyah untuk menuntut bela. Itu di situ ada juga. Dan nanti kita tengoklah namanya Hudaibiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulqa'dah, ataupun setengah ustaz dia kata sebutan sebenarnya Zulqa'dah, tapi kita sebut Zulqa'dah pun boleh lah Zulqa'dah. Kadang-kadang apa ni maknanya itu tak apalah kan dari segi ilmu kan. Macam juga sekarang ni kita berada di bulan Jamadil Akhir kan, Jamadil Akhir, ataupun juga disebut Jumadal Akhirah, Jumadal Akhir, yang Jumadal yang kedua, Jumadil awal, Jumadil Akhir. Jadi peristiwa ini berlaku pada bulan Zulqa'dah. Kenapa berlaku bulan Zulqa'dah tuan-tuan? Sebab Nabi masa itu dalam perjalanan nak pergi mengerjakan ibadah haji. Tersekat di situ. Dia tersekat di Hudaibiyah. Orang kafir Quraisy tahu, mereka lancarkan sekat, jangan bagi masuk. Sedangkan bayangkan tuan-tuan kita umpamanya nak pergi mengerjakan umrah ataupun haji, dah sampai dah lapangan terbang Jeddah tu, tiba-tiba tak boleh nak masuk ke kota Mekah. Bayangkan macam tu lah kan. Ataupun kita tak boleh nak balik kampung umpamanya macam tu.
tersekat. Sedih sangat kan. Malam ni kita baca sikit tulisan atau pandangan daripada kitab ni, Sejarah Hidup Muhammad, Hayatu Muhammad Rasulullah SAW. Dia ada cerita sikitlah tentang bagaimana latar belakang dia. Jadi peristiwa ini berlaku pada bulan Zulqaidah, yakni penghujung tahun ke-6 Hijrah. Pendorong kepada berlakunya peristiwa ini ialah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada muslimin, orang di Madinah, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Kan? Dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dalam mimpi tersebut Rasulullah cerita pada sahabat bahawa baginda dan para sahabat dapat masuk ke kota Mekah. Maksudnya dapat masuk ke Masjidil Haram, bersolat, mengambil kunci pintu kota Mekah, kunci Kaabah, dan dapat bertawaf dan menunaikan umrah. Dan juga sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW dapat mengerjakan semua ibadah, termasuk akhirnya bercukur, bertahallul. Jadi bila Nabi cerita ni mimpi yang hak, mimpi yang benar. Jadi sahabat rasa macam mana? Rasa tuan-tuan kan 6 tahun tu tak balik kampung kan. Dalam kitab ni disebutkan oleh Profesor Muhammad Hussein Haikal ni, dikatakan bahawa 6 tahun Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Dalam 6 tahun itu mereka bekerja begitu keras menghadapi peperangan dengan orang Quraisy dan orang Yahudi. Kita dah belajar kan, dalam 6 tahun tu banyak peperangan. Jadi maksudnya mereka sangat bekerja keras untuk mempertahankan agama. 6 tahun tu, bayangkan tuan-tuan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian perang dengan Yahudi lagi, pengkhianatan Yahudi, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan sebagainya tu. Kemudian ada sahabat Nabi 70 orang hafaz Quran dibunuh dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah kan, dan sebagainya tu. Jadi mereka menghadapi suatu situasi yang sangat istilahnya derita lah kan. Sebab tu di dalam kitab ni dia kata, bila kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, letakkan diri kita berada pada zaman tu, baru boleh kita merasakan deritanya, sengsaranya para sahabat, terpaksa berperang, kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, keluarga dan sebagainya kan. Jadi 6 tahun mereka bekerja keras berperang dengan Yahudi dan Quraisy. Dan dalam masa 6 tahun tu Islam semakin kuat. Jadi bila Islam makin kuat, mereka pun ada keinginan nak kembali semula ke Mekah, tengok balik rumah mereka kan, harta benda mereka. Pula tu Nabi SAW menyatakan bahawa Nabi bermimpi kita masuk Mekah, memegang kunci Kaabah, kemudian bertawaf dan bercukur dan sebagainya itu. Seolah-olah sahabat kata ini satu berita yang sangat istimewa kan. Mereka dapat beribadat. Sebab kata Profesor Hussein Haikal, ratusan tahun orang-orang Arab beribadah di situ. Beribadah, mereka tawaf, mereka sa'i, walaupun belum datang Islam lah kan. Dah ratusan tahun, generasi demi generasi, tiba-tiba mereka terpaksa tinggalkan tu. Mereka apabila pergi ke Mekah, mereka akan rasa aman dan keselamatan mereka terjamin. Orang-orang Islam
sangat merindui Mekah. Tu dia kata kan, sangat merindui. Tuan-tuan, kita dulu, supaya kita dapat rasakan betapa rindunya orang Mekah kepada kampung halaman mereka, tuan-tuan ni ahlul masjid kan. Pada zaman PKP dulu, zaman PKP tu, kita tak boleh datang masjid aja ya. Macam mana rasa tu? Ya Allah kan, sembahyang Jumaat pun kena giliran. Rindunya nak datang masjid. Tuan-tuan yang dah pernah pergi Mekah, pergi Madinah, pergi umrah, pergi haji, ada kerinduan nak pergi sana. Ini bayangkan tuan-tuan ya, rumah tangga mereka di sana, 6 tahun ditinggalkan. Bayangkan kita tinggalkan kampung kita 6 tahun tak balik-balik. Kan betapa beratnya menanggung kerinduan. Kan saya pernah jumpa tuan-tuan ya, seorang haji lah, seorang haji lebih kurang usia macam kita lah kot ya, macam haji ya. Dia setiap solat 5 waktunya di masjid. Satu ketika Allah SWT uji dia sakit lutut yang menyebabkan dia tak boleh bangun berdiri. Dan setiap kali azan tuan-tuan dipegang grill tingkap tu, dia berdiri jenguk, tengok orang pergi masjid sambil air mata dia meleleh air mata dia. Tu betul kerinduan tu. Tu memang hebat ya. Tuan Tafai sampai macam tu, tak datang masjid rasa rindu kan. Bukan rindu nak pergi kedai kan. Dah lama tak pergi ngeteh, rindu. Jadi kita boleh menghayati lah kan betapa kerinduan tu. Jadi maka ramailah orang Muhajirin dan Ansar yang ikut serta. Bilangan mereka menjangkau lebih kurang 1,400 orang. Kan? Tuan-tuan, ni satu lagi rumusan kita tengok. Pada zaman Nabi sebelum hijrah, umat Islam ada berapa orang? Masa Nabi di Mekah, dalam satu riwayat menyatakan bahawa tak lebih daripada 70 orang kan, yang Islam selama 13 tahun. Ini dalam masa 6 tahun Nabi berhijrah, 1,400 orang. Bayangkan betapa itu hikmah Nabi SAW meninggalkan tanah air, berkorban, sahabat-sahabat berkorban. Bayangkan 70 orang, daripada 70 orang di Mekah, bila berhijrah, Islam berkembang kan, sampai 1,400 orang pergi Mekah. Tu bukan semua, tak mungkinlah semua macam kita. Berapa peratus daripada penduduk kita 35 juta kan, ada peratusan dia kan. Mungkin 10% je yang pergi tu. Yang tak pergi ramai lagi di Madinah kan. Tu maknanya ramai orang Islam, semakin ramai kekuatan Islam bertambah. Rasulullah SAW berihram untuk umrah di jalan. Kita tahulah di mana tuan-tuan. Kalau kita daripada Madinah, ingat lagi tak? Satu tempat namanya Bir Ali ataupun Zul Hulaifah kan nama dia. Ada masjid besar tu kan, Bir Ali. Saya Google tengok Bir Ali ni kenapa nama Abyaru Ali. Bi'ru tu maksudnya telaga. Ada riwayat menyatakan bahawa telaga-telaga itu dibina zaman Sayyidina Ali. Tapi bila kita tengok dalam sejarah, tu pendapat tu riwayat yang sangat lemah lah. Rupanya dibina oleh seorang penguasa, seorang Sultan Darfur di Sudan sebelah barat. Bila dia datang mengerjakan ziarah makam Rasulullah SAW di Zulhulaifah tu, dia tengok sangat kurang kemudahan air. Jadi dia infakkan beberapa ribu dinar kan, orang kaya kan, supaya dibina telaga tu namanya Bir Ali. Kalau banyak Abyar kan jamaknya, Bir Ali. Jadi Nabi SAW
berihram di situ. Berihram di situ. Maksudnya Nabi memakai ihram di sana, bermula di situ. Dia lebih kurang apa? Dalam 10 minit daripada Madinah kan. Tak jauh. Mungkin dalam 10 km gitulah kita berhenti situ. Jadi semua yang amalan ibadah haji, manasik al-hajj itu semua adalah amalan daripada Rasulullah. Rasulullah mewarisi daripada Saidina Ibrahim dan Saidina Ismail sebelum akhirnya dirosakkan oleh pengamal-pengamal ajaran-ajaran syirik kan, dengan berhala dan sebagainya itu. Bila Nabi datang semula, pembukaan semula kota Mekah, berhala-berhala dihapuskan. Amalan haji dimurnikan balik dengan mengikut ajaran Islam. Dibawanya bersama-sama binatang-binatang al-hadyu. Binatang-binatang hadyu ni adalah binatang-binatang yang digunakan untuk melakukan kurban. Seperti unta, lembu dan kambing untuk disembelih di tanah haram disiapkan. Ada riwayat menceritakan bahawa lembu-lembu dan unta tu dah ditandakan, macam dipakaikan lah, kan, dipakaikan ataupun ditandakan lah, ini binatang korban. Maknanya Nabi tak ada niat langsung untuk pergi perang, untuk pergi berperang. Dan Nabi sendiri bawa 70 ekor unta. Dan ada antara unta-unta itu diriwayatkan adalah unta-unta yang dirampas ke masa perang Badar. Itu unta Abu Jahal. Mereka bawa barang-barang kan masa pergi perang kan. Akhirnya mereka kalah balik, harta itu namakan harta rampasan, menjadi milik negara kan, milik Rasulullah SAW, milik orang Islam. Itu antara yang dibawa. Al-hadyu tu maksudnya kita persembahan lah, kita hadiah, kita korbankan untuk pada jalan Allah. Itu nama al-hadyu. Binatang-binatang al-an'am kan? Kambing, onta, lembu, kerbau semua kan? Yang digunakan untuk korban. Dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin. Itu namanya al-hadyu. Kepada fakir miskin dalam rangka menunaikan ibadah haji atau umrah supaya selamat daripada diperangi oleh musuh. Juga supaya diketahui bahawa mereka keluar untuk menziarahi dan menghormati Baitullahil Haram. Ketika ini dalam riwayat menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa salah seorang daripada isteri baginda, iaitu Ummu Salamah. Dalam setiap Nabi bermusafir, berkeluar kan, Nabi akan bawa salah seorang isteri, kan? Salah seorang isteri, dia tak bawa semua. Ya, ini pelajarannya aja ya. Jangan bawa ramai-ramai. Bawa salah seorang. Nabi bawa Ummu Salamah menunaikan ibadah untuk menunaikan umrah dan haji sekali lah tu. Lalu dikirimkan oleh Rasulullah SAW seorang pengintip bernama Bashar bin Sufyan dari kabilah Khuza'ah untuk mendapat berita dari orang-orang Mekah. Manakala Rasulullah SAW menunggu di Zul Hulaifah ataupun Zil Halifah. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan hingga sampai ke Dirul Ashtad. Apabila kembali pengintip yang dikirim oleh Rasulullah, beliau berkata, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan ramai orang untuk menghadapi tuan hamba. Telah pun berkumpul orang-orang dari berbagai kabilah. Mereka bersiap sedia untuk memerangi dan menghalangi tuan hamba dari datang ke Baitullah. Ini satu pengkhianatan orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan tuan-tuan, ulasan-ulasan diberi oleh sejarawan menyatakan bahawa tradisi orang-orang Arab memang mereka akan setiap tahun akan datang ke Baitullahil Haram. Di situ mereka yang nak berniaga, mereka yang nak bertemu, mereka yang mengadakan perjanjian dan sebagainya, itu menjadi tradisi daripada sejak zaman Nabi Ibrahim dulu. Tetapi
orang-orang Quraisy ini telah menghalang kan, daripada Rasulullah SAW datang untuk memakmurkan Baitullahil Haram. Sedikit ulasan tuan-tuan. Orang Arab dan Kaabah, di sini nyatakan, dengan melarang mengadakan ziarah ke Mekah serta menunaikan kewajipan berhaji dan menjalankan umrah, sebenarnya orang-orang Quraisy sudah melakukan kekejaman terhadap Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Baitullah ini bukanlah milik Quraisy, kan, walaupun ada satu surah Quraisy, li'ila fi Quraisy, menunjukkan kemuliaan Quraisy. Allah muliakan Quraisy dengan selamatkan Kaabah, hancurkan Abraha serta tentera-tentera bergajah kan. Kemudian menjadikan orang Quraisy sebagai pemegang kunci Kaabah. Itu Allah muliakan. Tetapi mereka telah mengkhianati, seolah-olah itu milik mereka. Bukanlah milik Quraisy, melainkan milik semua orang Arab. Maksudnya semua orang Islam lah. Hanya sahaja orang-orang Quraisy itu berkewajipan menjaga Kaabah dan mengurus air buat para pengunjung, yakni yang meliputi segala macam pengurusan rumah suci dan pemeliharaan pengunjung-pengunjungnya. Macam hari inilah kalau kita pergi Mekah, dah ada orang uruskan kan. Dah uruskan apa ni dipanggil apa? Mutawif dan sebagainya tu, pengurus-pengurus. Kat mana hotel kita duduk dan sebagainya itu. Itu kemuliaan orang-orang Quraisy, Allah bagi dulu mereka. Mereka jadi penghidang air Zam-Zam kan, penjaga Kaabah, pemegang kunci, jaga keamanan dan sebagainya. Itu kemuliaan. Tapi dikhianati oleh orang Quraisy kerana mereka menghalang Rasulullah SAW masuk. Sejarah dia, sejarah daripada dulu memang mereka memuliakan Kaabah ni. Bahkan lagi suatu kesedihan kepada orang-orang Islam, Nabi SAW, Allah SWT perintahkan Nabi merubah daripada menghadap kiblat di mana? Baitul Maqdis, ubah ke Kaabah, ke Mekah kan. Itu satu kemuliaan juga. Maksudnya Allah SWT mengiktiraf kemuliaan bangsa Arab ketika itu kerana mereka menjaga Kaabah. Tetapi tiba-tiba Quraisy inilah telah melakukan pengkhianatan. Jadi mereka bersedia-sedia untuk memerangi dan menghalang tuan hamba dari datang ke Baitullah. Lalu kata Rasulullah, berilah pendapat kamu wahai orang ramai. Kata Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, tuan hamba telah keluar dengan tujuan semata-mata ke Baitullah. Ini tengok, ke apa? Kematangan. Kan? Seorang bakal pemimpin. Dan nampak bagaimana Abu Bakar mententeramkan suasana. Sebab tu dia yang paling layak jadi khalifah. Walaupun Syiah kata Ali kan. Abu Bakar ni merampas hak Sayyidina Ali sebagai Ahlul Bait. Sedangkan sejarah seluruhnya menyatakan bahawa Rasulullah SAW mengutamakan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, tuan hamba telah keluar dengan tujuan semata-mata kepada Baitullah, bukan untuk membunuh atau memerangi sesiapa. Berhadaplah ke Baitullah itu, tetapi jika ada sesiapa yang menghalang, kita perangi dia. Itu kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW dan para sahabat yang 1,400 orang tu, dalam perjalanan ke Mekah, mereka tidak membawa senjata untuk perang, melainkan senjata biasa yang tersarung, yang biasa dibawa oleh seorang pengembara ataupun pemusafir sebagai pelindung diri lah kan. Betul tuan-tuan sebagai pelindung, tidak ada niat untuk peperangan.
Bertindaklah atas nama Allah, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah lagi, siapakah orangnya yang boleh membawa kita mengikut jalan yang tidak dilalui oleh mereka? Maksudnya Rasulullah tanya, siapa yang tahu jalan alternatif yang bukan jalan utama, orang kafir tak lalu, kan, yang menjadi suatu strategi lah, tidak dijangka laluan tu. Lalu berkata seorang daripada Banu Aslam, saya wahai Rasulullah. Dengan itu dibawanya melalui jalan berlekuk dan berliku-liku di celah-celah bukit, hingga sampailah Nabi dan para sahabatnya di Thaniyatul Marar, yakni jalan mengikut bukit berdekatan Hudaibiyah. Tiba-tiba unta yang ditunggangi oleh Rasulullah terus duduk. Disuruh bangun berjalan, tidak diindahkan oleh unta itu. Unta Nabi namanya Al-Qaswa, sentiasa di hadapan. Maksud dia kan, sentiasa berhadapan, mendahului. Unta tuan-tuan nama apa? Toyota. Disuruh bangun berjalan, tidak diindahkan oleh unta itu, malah tidak bergerak pun. Lalu Rasulullah SAW berkata, ini bukan dari makhluk. Unta ini diberhentikan oleh kuasa yang menghalang ashabul fil dulu. Maksudnya kuasa Allah. Sebagaimana Allah SWT kirimkan tayran burung ababil. Demi Allah, apa yang diminta oleh mereka, yakni orang-orang Quraisy, kepada aku sebagai syarat demi untuk menghormati tanah haram itu yang patut diterima, aku akan menerimanya. Kemudian disergah oleh baginda, lalu unta itu pun bangun berjalan dengan tenang hingga sampai di suatu perigi kecil yang sedikit airnya. Orang ramai berebut-rebut menggunakan air yang sedikit itu sehingga habis. Banyak yang tidak sempat mendapat air, maka mengadulah mereka kepada Rasulullah kerana kehausan dan tiada air untuk diminum. Lalu Rasulullah SAW pun mencabut sebilah anak panah dan mengarahkan mereka meletakkannya ke dalam perigi itu. Tiba-tiba berpancutanlah mata air memenuhi perigi hingga melebihi keperluan mereka. Dan ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tiru macam ni ya. Itu mukjizat khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita, tuan-tuan dah pergi tu, ada tapak perigi ni ada lagi ke? Saya dah tak ingat dah. Ada tak ditunjukkan? Benda-benda sejarah ni kita bila kita belajar dan kita ada peluang untuk pergi, kan, kita kena ambil kesempatan tu. Sebab itu dia sebagai menguatkan lagi. Kan ada rasa apa? Bayangan-bayangan tentang menguatkan lagi, boleh membantu kan, menguatkan keimanan kita dengan ilmu-ilmu tu. Sedang mereka sibuk menggunakan air itu, tiba-tiba datanglah Budail ibnu Warqa al-Khuzai bersama beberapa orang lain. Katanya, saya baru saja meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay. Ini dua beradik ni, yang sedang menuju ke lembah Hudaibiyah ini. Bersama mereka ada beberapa ekor unta susu. Mereka akan menyerang dan menghalang kamu daripada pergi ke Baitullah. Yang Nabi utuskan tu, dia datang bawa berita bahawa orang-orang kafir Quraisy sedang menuju ke Hudaibiyah dengan unta-unta mereka dan tentera-tentera mereka. Lalu jawab Rasulullah, kami datang dengan tujuan mengerjakan umrah, bukan untuk memerangi sesiapa pun. Walaupun orang-orang Quraisy sudah memutuskan untuk berperang, sekiranya mereka suka, aku minta mereka tangguhkan untuk satu masa. Tetapi jika mereka enggan, demi Allah, aku akan perangi mereka hingga tinggal bersendirian orang-orang di belakang aku. Dan Allah pasti akan menyelesaikan masalah ini.
Kata Budail, saya akan sampaikan apa yang engkau katakan. Lalu bertolaklah Budail ke Mekah. Diceritakanlah apa yang didengarnya. Bangun Urwah ibnu Mas'ud menawarkan dirinya kepada orang-orang musyrikin untuk pergi menemui dan berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Urwah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibincangkan perkara yang disampaikan oleh Budail ibnu Warqa itu. Kata Urwah, apakah engkau fikir orang-orang Arab boleh membiarkan sanak saudaranya binasa di tangan engkau jika engkau teruskan rancanganmu ini? Sungguh ramai orang-orang dari berbagai kabilah, mereka tidak akan lari dan membiarkan engkau. Abu Bakar mencelah, apakah kami akan lari dan membiarkan mereka? Maksudnya ini satu bentuk amaran daripada orang-orang kafir Quraisy, barangkali mereka sanggup berperang. Jadi itu disampaikan oleh Urwah. Sambil menoleh ke arah Abu Bakar, Urwah bertanya, siapa orang itu? Maksudnya dia tanya, siapa yang cakap tu? Jawabnya Abu Bakar. Lalu kata Urwah, kalaulah tidak kerana jasamu kepadaku, tahulah aku menjawabnya. Tu tuan-tuan boleh rujuk. Jasa apa Abu Bakar kepada Urwah, orang-orang kafir Quraisy tu. Tengok rujukan nombor 2. Rupanya Abu Bakar ni dibayarkan denda diat yang terpaksa dibayar oleh Urwah, kan? Abu Bakar ni orang kaya. Jadi ada jasa Abu Bakar kepada Urwah, konon-kononnya kalau kamu tak tolong aku ni, aku dah bunuh kamu dah sekarang lah, umpama macam itulah diugutnya. Urwah memegang-megang janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa bercakap dengan baginda. Mughirah ibnu Syu'bah yang berada di samping Rasulullah mengetuk tangan Urwah dengan pedang yang bersarung. Katanya, jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah. Urwah menoleh ke arah Mughirah dan bertanya, siapa orang ini? Beliau menjawab, Mughirah ibnu Syu'bah. Urwah menyambung, awak belum lagi membasuh kotoran yang awak lakukan kemarin. Maksudnya diungkit balik bahawa sebelum masuk Islam, Mughirah bin Syu'bah tu ada bunuh orang Islam. Tapi tentulah dia dah taubat. Itu yang diungkit oleh Urwah tadi. Bahawa Mughirah bin Ibnu Syu'bah ni pernah membunuh orang Islam. Dosa-dosa dia lah belum dibersihkan. Suasana dan sikap para sahabat Rasulullah SAW diperhatikan oleh Urwah. Beliau kemudian menceritakan ludah Rasulullah tidak sempat jatuh ke tanah kerana disambut oleh orang-orang yang berada di kelilingnya. Lalu mereka menyapukan ludah itu ke muka dan kulit-kulit mereka. Apabila dia menyuruh sesuatu kepada mereka, berebut-rebutlah mereka melakukannya. Bila dia hendak berwuduk, seolah-olah hendak berbunuh-bunuhlah mereka berebut-rebut membawa air kepadanya. Bila bercakap dengannya, tiada siapa yang berani meninggikan suaranya. Tidak mereka pandang tepat kepadanya kerana menghormatinya. Ini pandangan Urwah tadi. Dia tengok bagaimana layanan ataupun pergaulan sahabat-sahabat dengan Rasulullah SAW. Begitu sangat menghormati Rasulullah. Lalu sekembalinya Urwah kepada rakan-rakannya, dia balik semula ke Mekah. Dia menceritakan, demi Allah wahai kaum Quraisy. Ini cerita pengalaman dia. Bagaimana dia tengok sahabat-sahabat memuliakan Rasulullah. Kan? Demi Allah wahai kaum Quraisy, saya pernah melihat kebesaran Kisra Parsi dan Kaisar Rom. Maksudnya kuasa-kuasa Rom, Maharaja Rom, serta Najasyi Habasyah. Tidak kulihat rakyat di sana menghormati rajanya seperti Muhammad dihormati oleh para sahabatnya. Sebenarnya dia mengemukakan sesuatu yang benar, kamu harus menerimanya. Jadi termasuk dalam hati Urwah bahawa kemuliaan, kehebatan Rasulullah SAW sampai dia kata Muhammad ni memang betul, memang benar. Dia tak pernah tengok bagaimana sahabat-sahabat memuliakan Muhammad ni berbanding dengan maharaja besar kan, Maharaja Rom, Maharaja Parsi. Tak ada dibandingkan dengan sahabat. Memuliakan, dijaga sungguh. Okey, kita habiskan sikit lagi.
Berikutan dengan itu, pihak Quraisy mengutus pula Suhail ibnu Amru selaku wakil mereka untuk berunding dan menulis perjanjian damai. Lalu duduklah Suhail di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Suhail, tulislah perjanjian antara kamu dan kami dan kamu. Lalu Rasulullah pun memanggil seorang penulis. Ni kita tengoklah penulis Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah ni dia sifat dia ummi. Ada beberapa perbahasan lah kan, tuan-tuan. Kenapa Nabi ni dikatakan seorang yang ummi, tak tahu baca, tak tahu tulis? Kan? Ada perbahasan lah antara pro dengan kon. Betul ke? Kenapa Rasulullah itu sebagai ummi, buta huruf? Takkan seorang Nabi. Kita hari ini tengok orang buta huruf satu sangat ketinggalan kan? Ketinggalan maknanya di negara-negara yang belum maju tu ramai yang tak boleh baca, tak boleh tulis kan, yang mundur dan sebagainya, itu satu bentuk kemunduran. Tapi kenapa Allah jadikan Nabi kita tak boleh baca, tak boleh tulis? Itu ada perbahasan, insyaAllah kita tengok pada kuliah yang akan datang ya, insyaAllah. Jadi juru tulis Nabi ketika perjanjian Hudaibiyah ialah Sayyidina Ali. Memanglah kan, dia dikatakan sebagai seorang yang sangat alim, seorang yang sangat bijak, kan? Seorang yang sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dia dikatakan seorang yang sangat berilmu, alim. Qadi, hakim, Sayyidina Ali. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita tengok pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kesempatan, kesihatan, dipanjangkan umur, sehat semua, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, kami kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rezeki yang halal, yang baik dan yang berkat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang engkau terima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.